Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ali binti Muhammad Nur, ID number BOSH 1909149. Hari ini saya akan membentangkan MPU 3322 Kerajaan Dasar dan Dasar Awam Malaysia. Tajuk kita orang ialah Dasar Warga Emas Negara. Next. Next. So, berdasarkan unjuran PBB 2009, Malaysia akan mencapai status negara tua pada tahun 2030. Hal ini kerana penuaan penduduk berlaku apabila peratusan penduduk tua adalah 15% daripada keseluruhan jumlah penduduk. So, Malaysia mencapai status negara tua adalah lebih pesat berbanding negara maju kerana transisi demografi, iaitu perkembangan teknologi perubatan yang canggih. Warga emas Malaysia akan berganda daripada 7% kepada 14%, iaitu 2 kali ganda dalam masa 28 tahun sahaja jika dibandingkan dengan negara Sweden yang akan mengambil masa selama 112 tahun. Next. So, ni objektif iaitu pertama sekali ialah membangunkan masyarakat prihatin kepada fenomena penuaan dan mendaya upayakan masyarakat bagi menghadapi hari tua. Yang kedua ialah memudahkan akses pembelajaran sepanjang hayat dalam kalangan warga emas, keluarga dan masyarakat. Yang ketiga ialah menjamin warga emas hidup selamat dan dilindungi. Yang keempat ialah membentuk sistem penyampaian perkhidmatan warga emas yang berkesan dan bersepadu. Yang kelima ialah meningkatkan penglibatan warga emas dalam masyarakat berbagai umur. So, diorang takkan rasa macam tersisih walaupun diorang dah tua. Yang last sekali ialah menggalakkan penggunaan hasil penyelidikan sebagai asas dalam perancangan, pemantauan dan penilaian program warga emas. Next. So, ni antara nilai-nilai murni yang ada dalam dasar ni, which is kasih sayang, baik hati, berdikari, berhemah tinggi dan hormat, saling menghormati. Next. Seterusnya, Dasar Warga Emas Negara ini mempunyai 6 strategi yang telah dibentuk, iaitu promosi dan advokasi, pembelajaran sepanjang hayat, keselamatan dan perlindungan, tadbir urus perkongsian tanggungjawab, penglibatan dan kesepaduan antara generasi, dan terakhir sekali ialah penyelidikan dan pembangunan untuk warga emas. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurjana binti Romai dan saya punya nombor metrik ialah BOSH 2002 1750. Saya akan menerangkan tentang kategori dasar awam. Dasar warga emas negara berada di kategori dasar substansif. Dasar warga emas negara merupakan satu dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan dan dasar ini memberi kelebihan kepada warga emas di Malaysia. Next. Dasar warga emas negara merupakan satu dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan. Dasar ini telah diluluskan oleh Kabinet pada 5 Januari 2011. Dasar ini dipengerusikan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat iaitu KPWKM. KPWKM mereka merangka, melaksana, memantau dan menilai program-program yang melibatkan warga emas. Dasar warga emas negara merupakan dasar yang baru menggantikan dasar yang lama iaitu dasar warga tua negara. Dan dasar warga emas negara dibantu oleh sebanyak 7 buah jawatan kuasa kecil. Ini merupakan struktur organisasi pelaksanaan dasar warga emas negara di dalam kerajaan dan di dalam negeri, di mana dalam kerajaan terdapat 2 pengerusi iaitu YB Menteri dan urus setianya ialah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Pengerusi yang kedua ialah Ketua Setiausaha iaitu urus setianya ialah bahagian dasar KPWKM.
Pelaksanaan Dasar Warga Emas Negara bermula pada Majlis Penasihat dan Perundingan Warga Emas Negara dan seterusnya ke Jawatan Kuasa Teknikal Dasar Warga Emas Negara. Dan dasar ini dibantu oleh 7 jawatan kuasa kecil iaitu kesihatan, sosial dan rekreasi, pendidikan dan kerohanian, perumahan dan persekitaran, ekonomi, pekerjaan dan pendidikan dan pembangunan. Next. Ya, ini dasar dalam negeri iaitu ada dua, jawatan kuasa dan majlis. Jawatan kuasa pembangunan warga emas negeri ke seterusnya jawatan kuasa pembangunan warga emas daerah, pihak berkuasa tempatan, atau majlis tindakan negeri, majlis tindakan daerah, pihak berkuasa tempatan. Next. Dasar Warga Emas Negara memberi banyak kelebihan kepada warga emas di Malaysia, terutamanya mereka meningkatkan kehormatan dan martabat diri warga emas dalam keluarga, masyarakat dan negara. Dasar ini juga memajukan potensi warga emas agar mereka terus aktif dan proaktif dalam pembangunan negara untuk membantu mereka terus hidup berdikari. Dan yang terakhir sekali adalah menggalakkan perwujudan dan penyediaan kemudahan-kemudahan yang tertentu demi untuk menjamin penjagaan dan perlindungan warga emas ke arah kesejahteraan hidup mereka. Okay, hi, I'm Alahanani binti Razali, Bosch 19091429. Hari ni saya nak terang pasal dasar awam warga emas. Ni antara kenyataan akhbar mengatakan kerajaan, NGO bincang 6 isu warga emas. Apa antara isu yang dibincangkan adalah next. Antara isu yang dibincangkan adalah isu pengabaian warga emas tentang isu pengabaian kesihatan mereka, isu keperluan asas, isu pendapatan, isu kewangan, isu penyertaan dan isu keselamatan warga emas. Next. Okey, permintaan dasar. Permintaan dasar adalah untuk mendayaupayakan individu, keluarga dan masyarakat dengan menyediakan perkhidmatan mesra warga emas yang cekap dan membangunkan persekitarannya membolehkan dan membawa warga emas hidup sejahtera. Terdapat beberapa jenis penuaan yang terdapat di Malaysia, antaranya adalah penuaan sihat, penuaan positif, penuaan aktif, penuaan produktif dan penuaan menyokong. Okey, keputusan dasar adalah bagi memperkukuhkan skim perlindungan sosial untuk warga emas yang memerlukan, menggalakkan penyelidikan dalam bidang penuaan, mengeratkan hubungan timbal balik antara generasi dan memantapkan sistem penguatkuasaan peraturan serta undang-undang berkaitan warga emas. Okay, prinsip dasar adalah untuk menggunakan pendekatan perkembangan sepanjang hayat, mengiktiraf hak untuk mendapat keperluan asas yang berkualiti, mengutamakan kesaksamaan peluang untuk mengakses pelbagai sumber, meningkatkan martabat diri dan berdikari, mengeratkan hubungan antara generasi, meningkatkan penyertaan dan pelibatan, mengukuhkan kerjasama dan perkongsian tanggungjawab, okey, ini adalah output dan hasil dasar. Output dasar adalah penyediaan garis panduan menangani penganiayaan warga emas, menguatkuasa peraturan dan undang-undang berkaitan warga emas, mewujudkan Biro Warga Emas dalam JKKK dan Jawatan Kuasa Kemajuan, mewajibkan audit berkala program warga emas dan penuaan. Hasil dasar adalah kadar akses pembelajaran sepanjang hayat meningkat sebanyak 10% bermula 2011, peningkatan 10% setiap tahun warga emas berdikari bermula tahun 2011, peningkatan 10% setahun bagi program antara generasi yang dilaksanakan mulai tahun 2011 dan satu pusat pembelajaran sepanjang hayat di setiap daerah pada tahun 2020.
Itu je. Hello, nama saya Aizat Khairi Nursalan, dengan meritrik nama saya Boy 199 1329. Okey, saya akan membentangkan tentang teori dasar awam rasionalisme. So, rasional bermaksud sesuatu yang waras, bijak, mengambil kira pelbagai aspek yang terbaik pada pendapat golongan pemerintah. Kira dalam teori ini yang paling utama untuk kerajaan ialah untuk mengambil kepentingan dan pertimbangan atas semua pihak. Next. Perkara bagi menghasilkan dasar yang rasional. Antaranya ialah mengetahui semua nilaian dan pemilihan-pemilihan masyarakat. Juga mempertimbangkan semua any relative punya prosedur. And then mengetahui semua alternatif dasar yang tersedia. Yang ketiga, mengetahui semua kesan bagi setiap dasar. Keempat, memilih dasar yang paling cekap sebagai satu keseluruhan yang boleh kita tahu dan pertimbangkan. Next. Okey, ini salah satu model untuk teori rasional, macam mana proses diorang untuk menghasilkan sesuatu dasar. So input ni adalah dia punya proses and output dasar tu macam yang Hana terangkan tadi, macam untuk penilaian garis panduan menangani penganiayaan warga emas, itu salah satu contoh untuk output lah. So kat sini input maklumat beroperasi ni semua ni dia punya proses untuk menghasilkan output itu. Okay, next. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Nama saya Muhammad Sofian Shah bin Samsul, ID Bosch 2002 1759. Hari ini saya akan membentangkan tentang Pelan Tindakan Warga Emas Negara, P2. P2 membawa maksud Pelan Tindakan Warga Emas Negara. Pelan ini melingkungi 6 bahagian dengan 6 objektif berbeza yang mempunyai pelbagai strategi dilaksanakan, termasuk program dan tindakan yang dilakukan secara berperingkat, iaitu jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang. Setiap objektif memberi hasil diingini yang berlainan. 6 plan yang terdapat dalam P2 adalah promokasi dan advokasi. Kedua ialah pembelajaran sepanjang hayat. Ketiga, keselamatan dan perlindungan. Keempat, tadbir urus dan perkongsian tanggungjawab. Kelima, penglibatan dan kesepaduan antara generasi. Dan terakhir sekali adalah penyelidikan dan pembangunan. Objektif Pelan Tindakan Warga Emas Negara iaitu membangun masyarakat prihatin mengenai penuaan dan mendaya upayakan masyarakat bagi menghadapi hari tua. Yang kedua, memudahkan akses pembelajaran sepanjang hayat dalam kalangan warga emas, keluarga dan masyarakat. Yang ketiga, menjamin warga emas hidup selamat dan dilindungi. Keempat, membentuk sistem penyampaian perkhidmatan warga emas yang berkesan dan bersepadu. Kelima, meningkatkan penglibatan warga emas dalam masyarakat pelbagai umur. Yang terakhir sekali, menjadikan penyelidikan sebagai asas dalam perancangan, pemantauan dan penilaian program. Thanks. Kandungan Pelan Tindakan Warga Emas Negara. Seperti yang dibincangkan tadi, bahagian pertama adalah promosi dan advokasi. Objektif pertama ialah untuk membangunkan masyarakat prihatin mengenai penuaan dan menyiapkan masyarakat dari segi kewangan, fizikal dan mental bagi menghadapi hari tua. Strategi yang pertama yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan ialah meningkatkan usaha mempelbagaikan program kesedaran individu, keluarga dan masyarakat mengenai warga emas dan isu penuaan yang telah meningkatkan tahap kesedaran mengenai warga emas dan isu penuaan pada tahun 2012. Strategi kedua ialah meningkatkan usaha-sama advokasi dalam kalangan penjawat awam, swasta, NGO dan masyarakat setempat untuk kesejahteraan warga emas yang memberi hasil sebanyak 30% kepada masyarakat untuk membuat persediaan menghadapi hari tua pada akhir tahun 2015. Strategi ketiga ialah mewartakan isu penuaan dalam program pembangunan di mana sebanyak 10% warga emas yang mempunyai kepakaran dalam sektor pembangunan dilantik untuk bekerja semula sebagai penasihat teknikal. Hal ini dapat menambah pendapatan mereka pada hari tua.
Strategi terakhir untuk objektif ini ialah penerangan pelan tindakan warga emas di kalangan masyarakat supaya mereka lebih mengetahui tentang P20 menjelang tahun 2020. Next. Bahagian kedua ialah pembelajaran sepanjang hayat. Objektif kedua ini ialah untuk memudahkan akses pembelajaran sepanjang hayat dalam kalangan warga emas, keluarga dan masyarakat. Strategi pertama dilaksanakan oleh pihak kerajaan ialah meningkatkan peluang pembelajaran sepanjang hayat yang membawa hasil kepada akses pembelajaran sepanjang hayat bermula tahun 2012. Strategi kedua ialah pembangunan kapasiti untuk menjayakan program pembelajaran sepanjang hayat yang membawa hasil sekurang-kurangnya seorang pegawai penyelaras program pembelajaran sepanjang hayat di setiap daerah pada tahun 2020. Strategi ketiga ialah untuk menambah baik dan membangunkan infrastruktur untuk pembelajaran sepanjang hayat. Bahagian ketiga ialah keselamatan dan perlindungan. Objektif ketiga ialah untuk menjamin warga emas hidup selamat dan dilindungi. Strategi pertama dilaksanakan oleh pihak kerajaan ialah mengurangkan kebergantungan ekonomi dalam kalangan warga emas yang membawa hasil kepada peningkatan 10% bagi warga emas yang mula hidup berdikari bermula tahun 2011. Strategi kedua ialah untuk memperkukuhkan skim perlindungan sosial untuk kumpulan warga emas yang memerlukan hingga akhir tahun 2020. Seterusnya, memastikan warga emas hidup dalam persekitaran selamat dan mesra sehingga membawa hasil tiada warga emas menjadi mangsa jenayah pada tahun 2020. Strategi yang terakhir untuk objektif ini ialah untuk meningkatkan kesedaran mengenai isu penganiayaan dalam kalangan warga emas. Next. Bahagian keempat, tadbir urus dan perkongsian tanggungjawab. Objektif ini ialah untuk membentuk sistem penyampaian perkhidmatan warga emas yang berkesan dan bersepadu. Strategi pertama ialah untuk meningkatkan accountability di pelbagai peringkat yang membawa hasil kepada peningkatan 10% organisasi menyertai program kesejahteraan warga emas setiap tahun bermula dari tahun 2011 dan mencapai 100% penerima bantuan warga emas menerima bantuan pada masa yang ditetapkan. Strategi kedua ialah untuk meningkatkan kapasiti pusat jagaan warga emas sama ada harian ataupun berkediaman yang telah mempunyai standard perkhidmatan dan fasiliti yang lengkap. Strategi yang terakhir ialah untuk menggubal peraturan serta undang-undang berkaitan dengan keselamatan warga emas bagi menjamin kehidupan mereka terjamin. Bahagian kelima, penglibatan dan kesepaduan antara generasi. Objektif kelima ini ialah untuk meningkatkan penglibatan warga emas dalam masyarakat pelbagai umur. Bahagian ini hanya mempunyai dua strategi. Yang pertama ialah untuk mengeratkan hubungan timbal balik antara generasi yang membawa hasil kepada peningkatan 10% setahun bagi program antara generasi yang dilaksanakan mulai tahun 2011. Dan kedua ialah mengarus perdanakan warga emas dalam masyarakat yang membawa hasil kepada 5% perwakilan warga emas di pelbagai peringkat bermula tahun 2011. Bahagian yang terakhir sekali iaitu penyelidikan dan pembangunan. Objektif keenam ini ialah untuk menjadikan penyelidikan sebagai asas dalam perancangan, pemantauan dan penilaian program. Bahagian ini juga hanya mempunyai dua strategi. Yang pertama ialah untuk menggalakkan penyelidikan dalam bidang penuaan yang membawa hasil kepada peruntukan 3 juta setahun dengan peningkatan 10% tahun untuk kajian dalam bidang penuaan mulai tahun 2010 dan bilangan program yang ditambah baik menggunakan hasil kajian. Strategi kedua ialah untuk meningkatkan pemantauan dan penilaian ke atas program yang membawa hasil kepada 100% program warga emas dipantau dan dinilai pada tahun 2020. Next. Pada kategori pelan tindakan warga emas negara. Sebelum itu, nama saya Felix Isado Anak David, matrix number Bosch 1909-1194. So dari sini kita dapat lihat iaitu kategori pelan tindakan warga negara emas terletak kepada dua, iaitu dasar substantif procedural, iaitu membina lebih banyak infrastruktur, mengadakan lebih banyak program kesedaran
dan isu warga negara emas, meningkatkan kapasiti pusat jagaan warga tua, meningkatkan penglibatan warga emas dalam sektor pekerjaan dan juga mengukuhkan skim perlindungan sosial untuk warga negara. Okay. So Thomas. Okay. Okay, nama saya Thomas Anak Phillips. Nombor BOS 1909-1383. Ini adalah kenyataan akhbar yang bertarikh pada 29 Mei 2018 di mana Timbalan Perdana Menteri Dr. Wajiza beramah mesra bersama Zamri Ismail yang terlantar sakit pada program lawatan turun padang ke rumah Ehsan Kuala Kubu Baharu. Next. Okay. Proses sifat dasar awam. Permintaan dasar membangun masyarakat prihatin mengenai penuaan dan mendaya upayakan masyarakat bagi menghadapi hari tua, memudahkan akses pembelajaran sepanjang hayat dalam kalangan warga emas, keluarga dan masyarakat, menjamin warga emas hidup selamat dan dilindungi, membentuk sistem penyampaian perkhidmatan warga emas yang berkesan dan bersepadu, meningkatkan penglibatan warga emas dalam masyarakat berbagai umur, menjadikan penyelidikan sebagai asas dalam perancangan, pemantauan dan penilaian program. Keputusan dasar meningkatkan usaha mempelbagaikan program kesedaran individu, keluarga, masyarakat mengenai isu warga emas dan penuaan. Mengarus perdana isu penuaan dalam program pembangunan, meningkatkan peluang pembelajaran sepanjang hayat, mengurangkan kebergantungan ekonomi dalam kalangan warga emas. Next. Kenyataan dasar merupakan komitmen kerajaan untuk mewujudkan warga emas yang berdikari, bermartabat diri dan dihormati dengan mengoptimumkan potensi diri melalui penuaan sehat, positif, aktif, produktif dan menyokong untuk meningkatkan hidup dalam pembangunan negara. Output dasar mengadakan sambutan Hari Warga Emas Kebangsaan, melaksanakan program semarak ilmu sepanjang hayat, menggalakkan pekerja meningkatkan peratus sumbangan dalam KWSP, mewujudkan sistem penggunaan akses kekal warga emas untuk jaminan pendapatan, menyediakan latihan kepada sukarelawan keluarga untuk menjaga warga emas. Next. Hasil dasar. Tahap kesedaran mengenai warga emas dan isu penuaan meningkat 30% pada akhir tahun 2012. 30% masyarakat membuat persediaan menghadapi hari tua pada akhir tahun 2015. Peningkatan setiap tahun program yang mengutamakan warga emas mulai tahun 2011. 90% masyarakat mengetahui tentang Diwan dan Pituen pada tahun 2020. Next. So saya akan teruskan dengan teori pelan tindakan warga emas negara. So teori dia terbagi kepada dua, iaitu institutional dan sistem. So teori institutionalism merujuk kepada institusi-institusi kerajaan dalam menentukan, melaksanakan dan menguatkuasakan dasar awam. Ia hanya akan terjadi jika digunakan dikuatkuasakan oleh beberapa institusi kerajaan. Dalam konteks ini, Polis Diraja Malaysia telah menjadi sandaran untuk keselamatan dan kesejahteraan warga emas seperti mana telah dinyatakan dalam strategi keselamatan dan kesejahteraan warga emas. Selain itu, agensi-agensi kerajaan ini juga bertanggungjawab dalam memastikan kerja-kerja infrastruktur ataupun program dalam membuatkan warga emas berjalan dengan lancar. Dan sekiranya terdapat penganiayaan terhadap warga emas dalam apa jua jenis konteks, kerajaan berupaya untuk mengambil tindakan undang-undang. Dan seterusnya iaitu teori sistem. Suatu pendekatan dalam pembuatan dasar awam dan
dibentuk daripada hasil daripada rangsangan daripada sistem politik. Kesedaran terhadap lapisan masyarakat tua sering terabai dari segi kesihatan, kewangan dan juga keselamatan. Dan ini telah menyebabkan ahli politik untuk mengadakan perbincangan untuk menangani krisis ini. Oleh kerana itu, dasar pelan tindakan warga emas negara telah diperkenalkan dan melaluinya kebajikan serta kepentingan yang lain telah terjamin. Okey, setelah. Ray.